ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم ألحمنا مراشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya pada malam yang berbahagia ini dapat kita berkumpul di rumah Allah taala ini untuk sama-sama kita mendirikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, kemudian dapat pula sama-sama kita meniti sejarah kemerdekaan kita. Jadi saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Merdeka 31 Ogos dan juga selamat menyambut Tahun Baru Hijrah Tahun Baru Hijrah 1441. Jadi hari Sabtu dengan hari Ahad. Hari ni hari Selasa, baru lagi dah lewat lagi lah. Jadi malam ni biasa sebelum ni saya kalau mari sini kita cakap bab sembahyang. Tapi malam ni kita cakap bab merdeka. Sebab baru lagi kita sambut ulang tahun kemerdekaan. Jadi kalau kita tengok merdeka tahun kita negara kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Bermakna tahun ni kita sambut ulang tahun yang ke-62 kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat negara kita ni dijajah selama 446 tahun. Bukan masa yang pendek. Kalau kita tengok negara-negara lain, kalau kita meneliti sejarah penjajahan berlaku kepada negara-negara, biasanya taklah selama ini. Tapi kita dijajah cukup-cukup lama dan apabila dijajah tidak ada penjajah yang akan bagi satu-satu negara itu merdeka kecuali selepas dia ambil semua harta kita. Yang pertama, harta kita dibawa balik. Dan yang keduanya, dia akan biarkan penduduk di negara tersebut lemah. Kalau tak, dia akan lawan. Kalau saya tahun lepas pergi ke Uzbekistan. Di Uzbekistan kita tengok orang-orang alim dilarang daripada orang Islam dilarang daripada beribadat. Orang-orang alim akan dibunuh. Sebab apa dibunuh? Sebab orang-orang inilah yang akan bangkit menentang penjajah. Dan Raya Haji baru ni saya pergi ke Kemboja. Satu tempat saya pergi ke satu tempat namanya Killing Field. Di Killing Field ni ramai orang-orang Islam dan juga cerdik pandai Kemboja dibunuh. Apabila Pol Pot ambil kuasa, komunis ambil kuasa, maka dia penjarakan orang-orang yang doktor, orang-orang yang tahu, orang-orang cerdik, doktor, cikgu, orang alim, semua dia akan penjarakan, kemudian dibunuh. Kalau kita pergi di Killing Field tu, dia ada satu bangunan, di bangunan tu penuh dengan tengkorak.
Sebab apa dia bunuh? Sebab inilah orang yang akan bangkit menentang penjajah. Jadi begitu juga negara kita. Kalau kita tengok pejuang-pejuang kemerdekaan adalah orang-orang alim, orang-orang yang tahu. Jadi sebab apa dia memperjuangkan kemerdekaan? Sebab dia tahu betapa pentingnya kemerdekaan pada sesebuah negara untuk kita jalani kehidupan kita, bukan setakat mengamalkan kehidupan biasa, tapi juga mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan ini dia tak mari dengan secara magic. Kita japi-japi pun jadi, tak jadi. Dia mesti ada perjuangan. Perjuangan yang telah diperjuangkan oleh orang-orang dahulu. Dia bayar dengan air mata, dia bayar dengan peluh, dia bayar dengan darah, dia bayar dengan nyawa. Orang-orang tua dahulu mati lepas seorang-seorang, mati dalam keadaan bukan mati dalam keadaan diagung-agungkan, bahkan dihina oleh puak-puak penjajah. Kalau kita tengok gambar Tok Jangguk pun masih ada lagi, dia pijak mayat Tok Jangguk tu, dia bergambar. Tu maknanya dia nak memperbodohkan kita, memperlekehkan kita. Dan kalau orang tua-tua dulu apabila dijajah, dia buat bodoh je, sampai hari ni kita masih lagi tidak merdeka. Sebab itulah kita perlu berterima kasih kepada pejuang-pejuang kemerdekaan. Banyak menghabiskan tenaga mereka berjuang untuk memastikan kita semua ni berada dalam keadaan selesa sehingga hari ini. Kita baru 62 tahun merdeka, kita pun rasa dah selesa dah dengan apa yang berlaku. Kalaulah kita tidak dijajah, mungkin kita lebih selesa daripada sekarang ni. Jadi kalau kita tengok pejuang-pejuang kita, pejuang kemerdekaan ni berjuang sejak zaman Portugis lagi. Kemudian berjuang mereka itu siang dan malam. Mereka tak tidur untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan negara. Jadi kalau cakap bab merdeka ni semangat sikit. Kena semangat sikit. Jadi mereka siang malam berjuang nak memastikan negara kita ni negara yang aman, negara yang merdeka, yang bebas mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hari ni kita wajib berterima kasih kepada pejuang-pejuang kemerdekaan. Jangan kita apabila dengar nama Tok Jangguk, nama Haji Abdul Rahman Limbong, kita rasa biasa. Kita mesti rasa kagum dengan perjuangan mereka. Kita kena respect dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Sebab kalaulah mereka tidak berjuang, kita hari ini tidak menikmati kemerdekaan. Macam itulah macam kita kalau kita nak buat analogi, kalau kita hari ini semua orang minum airnya. Minum airnya muda. Siapa anak kita kecil-kecil pun minum airnya muda tak? Semua orang minum airnya muda. Ada orang tak minum airnya muda sini? Semua orang minum. Tapi tak semua orang tanam pokoknya. Semua orang boleh minum airnya. Semua orang boleh makan gula santan. Tapi tak semua orang yang tanam pokoknya yang boleh menghasilkan santan untuk kita gula dan sebagainya. Sebab itulah kita kena terima kasih kepada tok nenek kita hak tanam pokoknya biar rumah sampai ke hari ni boleh makan lagi. Ayah kita tanam pokoknya sampai sekarang ni kita boleh makan lagi buahnya tu. Jadi gitu. Semua orang makan gula, tapi tak semua orang tanam pokoknya untuk menghasilkan santan, untuk dijadikan gula tu. Kemudian kalau kita tengok hari ni anak-anak kita, anak-anak muda kita kurang mengayati kemerdekaan. Tak berapa sungguh mana untuk mengayati kemerdekaan. Bila suruh bubuh dera di kereta ke, berasa macam malu pula nak bawa dera. Malu untuk memperjuangkan nama baik negara kita. Rasa malu. Sebab apa malu? Sebab tidak ada roh kemerdekaan. Tak rasa betapa besarnya pengorbanan orang-orang dulu. Hari ni kalau kita tengok malam merdeka, mana?
pacok dera atas motor congek. Dia pakat berara ramai-ramai. Masa duduk Masjid Putih dulu, ingat, masa duduk Masjid Putih dulu, budak-budak muda naik basikal, gantung dera belakang, raung bandar. Pukul 2 pagi dah habis lagi. Kalau Merdeka macam wajib dah hari ni, pasang ngecung. Pasang ngecung. Tu je Merdeka kita. Pengayatan kita tidak ada. Jadi kalau kita tengok malam Merdeka, cuba tengok dalam metro, surat khabar apa-apa pun, malam Merdeka kita akan tengok ramailah anak-anak dara yang bagi daranya kepada kekasih. Malam Merdeka ramai yang kena tangkap, khalwat dan sebagainya. Tu je dia rasa kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan ada kaitan dengan agama. Jadi dalam bab agama kita tengok, kalau kita bincangkan kemerdekaan dari sudut agama, dia mesti kemerdekaan dari sudut berakidah. Orang yang merdeka bebas untuk dia berakidah dengan akidah yang benar, beribadat dengan ibadat yang benar. Kita bebas untuk sembahyang, kita bebas untuk laungkan azan, kita bebas untuk menegakkan agama, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya merdeka. Tapi kalaulah hari ni bila nak cakap bab agama tersekat, nak berdakwah dihalang, itu bukan kemerdekaan. Maknanya kemerdekaan kita sudah diganggu gugat dengan penjajahan cara baru. Jadi kita kena ucap terima kasih kepada pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Okey, kalau kita tengok sejarah dah. Pada 1511 atau lebih tepatnya 24 Ogos 1511, Portugis datang menjajah negara kita selama 130 tahun. Portugis 130 tahun, bermula daripada 1511. Kemudian kalau kita tengok orang tua kita tak duduk diam. Mereka juga berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang mempertahankan agama. Kalau kita tengok sejarah, Sultan Ali riwayat Shah pada 1521 dia lawan Portugis. Tak menang, tapi mereka tetap berjuang. Mereka tetap perang juga. Portugis lawan pakai meriang. Orang Melayu pakai lembing, pakai kerih. Tu setakat tu je orang Melayu perang masa tu. Orang Melayu kalah. Tapi kalah tak lemahkan semangat mereka. Kemudian Sultan Alauddin Al-Qahar pada tahun 1537 terus pula serang Melaka yang diketuai oleh Portugis masa tu. Tapi kalah juga. Pada tahun 1547 serang pula menggunakan kapal, kalah juga. Tapi mereka tetap berjuang. Pada 1564 dapatkan bantuan daripada kerajaan Turki Osmaniyah menentang Portugis di Melaka, kalah juga 1564. Kemudian disambung pula oleh Sultan Ali riwayat Shah selama 3 tahun. Pada tahun 1573, 1575 dan 1577. Serang Melaka, kalah juga, tapi mereka tetap berjuang. Mereka tak tidur. Disambung pula oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1615 sehingga 1638. Tak menang juga. Walaupun tak menang, mereka tak tidur. Kalau mereka tidur, mereka tak serang. Biarlah, ya gitu. Biarlah, dia nak ambil pun awak guna, asalkan jangan ganggu aku. Sehingga kan hari ni saya pergi Kemboja baru ni, jumpa dengan orang-orang Kemboja. Dia cerita hari ni kalaulah berlakulah rasuah, berlakulah penipuan oleh kerajaan Kemboja, orang Kemboja dah ambil hak. Lok biar ke dia lah. Sebab apa? Mereka cuma tak ambuh berlaku peperangan. Mereka takut sangat peperangan. Sebab masa Pol Pot menguasai Kemboja, dia akan bunuh orang yang sembahyang.
Tengok orang sembahyang, dia akan bunuh. Dia pergi dalam kampung tanya, Tok Kim buat benda? Dia tanya. Dia tak cakap Terengganu lah. Dia cakap bahasa dia. Tanya dia, Tok Kim ada buat apa sembahyang. Malam tu hilang. Tok Kim dia tu. Sehingga kan anak, dia nak suruh anak tu rasa bersalah dan nak suruh rasa takut. Anak dipaksa untuk bunuh ayah sendiri. Kalau tak bunuh ayah kamu, anak adik-beradik kamu semuanya akan dibunuh. Maka anak tadi tembak ayah sendiri. Dan anak tu rasa bersalah. Apabila rasa bersalah, dia tak berani dah nak bangkit. Kesan dia masa tu rakyat Kemboja tak berani nak bangkit. Hari ni ikutlah nak buat benda pun. Tak kisah. Asalkan jangan berlaku peperangan. Maknanya mereka cukup takut kepada peperangan. Jangan main-main dengan dalam bab perang ni. Dia bab nyawa ni. Sebab itulah besar ganjaran yang dijanjikan dalam Islam kepada orang yang berjuang fi sabilillah. Kalau tengok sejarah perang Uhud, perang Badar, cukup dahsyat. Sahabat sanggup putus tangan, putus kepala kerana memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka digelar sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian habis Portugis pada 1641, datang pula Belanda ke Melaka dan Johor. Selama 183 tahun pula. Jajah pula Johor, Melaka selama 183 tahun. Adakah orang kita tidur? Tak. Orang kita berjuang menentang penjajahan, terutamanya orang Bugis. Orang Bugis, sebab itulah pembesar Johor, belah-belah tu kebanyakannya daripada keturunan Bugis. Mereka ni berani, mereka ni menentang penjajah. Kalau kita tengok dalam sejarah, Bugis lawan Belanda pada tahun 1782 sehingga 1784, terkenal dalam sejarah seorang anak raja yang bernama Raja Haji Teluk Ketapang. Kita ada juga Teluk Ketapang. Raja Haji Teluk Ketapang ni, dia seorang anak raja tapi belajar pondok. Dia alim dan dia lawan Belanda. Jadi akhirnya dia telah mati. Orang temu mayat dia di sebelah kota Formosa. Sebelah tangan kiri dia pegang badik, sebelah tangan kanan dia pegang kitab Dalailul Khairat, kitab pondok. Maknanya dia tak tinggal agama walaupun dalam keadaan belajar pondok, seorang anak raja, tetapi dia tetap juga memperjuangkan kemerdekaan sehinggalah dia mati. Apabila Belanda balik, mari pula orang putih. Inggeris masuk pula pada tahun 1786. Dia mula-mula masuk di Pulau Pinang. Dia jajah tanah Melayu ni selama 117 tahun. Bukan sikit-sikit, 100 lebih belaka. 117 tahun dia kuasai seluruh negara. Bermula daripada Pulau Pinang. Apabila berlakunya perjanjian Pangkor, dia tipu raja-raja dalam perjanjian Pangkor dan akhirnya dia telah menguasai tanah Melayu, British. Kemudian masa tu timbullah Datuk Bahaman, Tok Jangguk, Mak Kelau, Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka ni bangun menentang. Ni orang-orang alim belaka, orang-orang yang tahu belaka. Mereka menentang penjajahan sehinggalah mereka telah mati gugur syahid. Ni pejuang-pejuang kemerdekaan. Kalau tengok tugu negara tu, siapa hak akad bendera? Orang Melayu hak mati tu. Hak tu British belaka tu. Kita kena tengok molek dalam bab tu. Tengok. Sejarah telah ditukar. Jadi sebenarnya pejuang-pejuang kemerdekaan, kalau kita tengok Datuk Maharaja Lela di Perak,
dia mati digantung. Kemudian Tok Jangguk di Kelantan digantung juga. Raja Abdullah dibuang di sebuah pulau. Kemudian Ngah Ibrahim tak boleh balik ke Perak. Ni orang-orang yang hebat memperjuangkan negara kita. Sebab apa mereka sanggup buat semua sekali itu? Sebab apa kita tanya? Sebab apa mereka sanggup menumpahkan darah, menumpahkan keringat mereka, menghabiskan masa, memperjuangkan negara? Sebab apa? Dia bukan saja-saja. Kalau zaman kita ni takut senyap, tupah kan. Bunyi kalau dalam FB tu gagah sangat. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, macam-macam duk cabar-cabar. Pek Cina naik senyap, tupah. Sebab ada rasa untuk kita berjuang menegakkan negara dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 1941, ataupun lebih tepat 8 hari bulan 12 1941, datanglah Jepun. Tak lama 4 tahun je, tapi inilah paling jahat sekali. Paling Jepun, kalau tanya orang dulu-dulu, orang lama kata zaman Jepun lah paling teruk sekali. Walaupun selama 4 tahun dia turun, mula-mula turun di Kota Baru, kemudian dia bawa motor timur untuk Timur, dan akhirnya dia telah menguasai Kelantan, menguasai Terengganu. Habis dia raung seluruh Malaysia, dan dia menguasai Malaya masa tu. Kemudian 1945 mari pula British kali yang kedua, mengalahkan Jepun. Kemudian kita duduk bawah British pula selama 12 tahun. Lepas tu barulah kita dapat kemerdekaan. Jadi kalau tengok dalam bab kemerdekaan ni, kita jangan pandang sepi. Kita kena orang-orang muda, orang-orang muda kena serius dalam bab memperjuangkan negara, cintakan tanah air. Jadi sebab itulah orang-orang dulu apabila dia nak memperjuangkan kemerdekaan, dia tulis dalam huruf Jawi, ejaan Jawi, merdeka. Min, Ra, Da, Ya, Kaf, Alif. 6 huruf. Mim maknanya mengikut. Ra, Rasul. Da, dan. Ya, yakin. Kaf, kepada. Alif, Allah. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah moto perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Bermakna di sini memperjuangkan agama, memperjuangkan negara untuk merdeka adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikut Rasul dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok sejarahnya, orang putih mari ke Malaysia ni nak cari repah ratus. Nak kita baca dalam buku sejarah, nak cari repah ratus cuba tengok orang yang biasa keluar negara ataupun kita kawan dengan Mak Saleh seorang dua, rajin tak ia makan kari. Puak-puak dia mari cari kari. Saya pergi Australia, orang dia tak temu pun kari, pedah. Masa saya tugas di Masjid Iman di Australia bulan puasa 2015, tak silap saya, 2015 baru lagi jadi tu imam situ. Situ capur, India ada, Pakistan ada, Mak Saleh ada, Melayu ada, tapi ramai Melayu lah. Mak Saleh memang tak setuh langsung makanan India. Kalau hari India masuk, tak ada seorang Mak Saleh. Tapi kalau orang Melayu masuk, dia makan. Dia mari. Kalau dia masuk, kita tengok saja. Tahu habis dak berdah sekat, dak boleh makan langsung. Terawih makan pedah ke dia. Nampak memang dia dak boleh makan pedah langsung. Orang Arab pun dak boleh makan pedah juga. Kalau India memang hero bab pedah. Melayu pun hero bab pedah ni. Orang dia dak boleh makan bab pedah. Kari ni pedah. Dia akan mari kerana kari, dia kata dia mari kerana kari. Walaupun kalau kita tengok sejarah, macam-macam alasan ada. Memang kita tengok ada revolusi
satu perkembangan yang pesat dari segi perkilangan mereka yang perlu daun kari ini untuk mengawet bahan makanan mereka, tapi hak tu bukan alasan nombor satu, alasan yang yang mungkin yang ke-40. Jauh sangat dah alasan tu. Tapi mereka datang sini kerana agama. Hak tu paling penting sekali. Jadi inilah orang kata penipuan yang besar dalam sejarah kita. Kalau kita tengok, memang setiap kali bertukar kerajaan, maka dia akan tukar sejarah. Sebab itulah dalam bab pendidikan ni paling penting. Kita kena jaga molek dalam bab tu. Fakta-fakta sejarah banyak sudah dipesong. Kalau kita tengok Syiah dia memang main isu sejarah. Dia banyak ubah isu sejarah, sebab itulah dia boleh hidup sampai sekarang. Kalau hak betul mengikut Quran Sunnah, memang dia kalah daripada awal. Cuba berbahas dengan orang Syiah. Saya ada satu grup. Dalam grup tu tak ramai Syiah, ramai orang kita Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan orang barang-barang, orang hebat-hebat dalam grup tu, berhujah dengan puak-puak Syiah ni, tapi tak pernah menang. Bila berhujah dengan dia guna akal, dia guna fakta-fakta sejarah. Tapi kita tengok balik, fakta sejarah dia memang terpesong daripada sejarah yang kita belajar. Jadi dia kuat, dia gagah dengan fakta sejarah yang terpesong itu. Sebab itulah British dia ubah fakta-fakta sejarah supaya kita rasa hebatnya mereka, dan kita dok ra'i langsung kepada pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Kalau kita tengok sejarah, sebab apa saya kata ini satu pembohongan besar dalam sejarah? Sebab kalau kita tengok masa Portugis masuk ke Melaka, dia bawa siapa? Dia bawa seorang yang bernama Diego Lopes de Vera. Diego Lopes de Vera ni, kalau kita tengok dalam catatan, pada 11 hari bulan 9 1509 dia jajah 1511, tapi 1509 dia mari dah ke Melaka untuk siasat, untuk dia gaul dengan orang-orang Melaka. Dia nak tengok tahap mana pegangan agama orang Melaka. Sebab kalau kita tengok sejarah, dia kata Melaka Islam mari ikut Melaka. Walaupun ada bukti daripada Terengganu awal lagi daripada tu, tapi cerita tentang yang bukti batu bersurat tu taklah besar sangat. Yang jadi sohonya Melaka, daripada pedagang-pedagang dari Gujarat zaman Turki Osmaniyah. Kalau tengok kanun laut Melaka pun memang dibuat di Osmaniyah di Turki. Saya belajar dalam bab sejarah dia, memang kanun laut Melaka tu memang digubal di Turki. Memang kita ada kaitan rapat dengan Turki. Jadi dalam bab ni masa Portugis nak masuk, dia bawa dia hantar dulu Diego Lopes de Vera. Cuba tengok balik siapa dia, Diego Lopes de Vera. Dia adalah seorang paderi. Dia bukan tentera biasa. Kalau dalam tentera, dalam askar kita ada kagak. Jadi dalam askar dia ada juga kagak. Ada paderi-paderi, tok-tok imam dia dalam tu. Ustaz-ustaz dia dalam tentera Portugis ni. Dia atau Diego Lopes de Vera ni untuk siasat, untuk tengok, untuk cari kelemahan-kelemahan dan kekuatan Islam di Melaka. Kalaulah dia kata dia nak cari repah ratuk, sebab apa dia tak atau tukang masak? Dia atau pakar masakan dari Lisbon contohnya, mari cek, mari macam mana nak buat resipi daripada kari-kari ataupun repah ratuh yang ada tempat kita.
Kalau kita tengok orang dia, kalau isap rokok, dia tak isap rokok gudang garang. Ada cekeh dalam tu. Dia banyaklah. Tak kena mengena langsung tentang repah ratus. Tak kena mengena langsung. Maknanya mereka datang di sini adalah untuk agama. Memperjuangkan agama. Akhirnya kita telah dijajah selama 446 tahun. Bukan sikit-sikit. 446 tahun. Sebab itulah kita tengok ada teori yang mengatakan teori 3G. 3G, bukan telefon 3G ni 4G dah. Dia 3G. 3G, gold, gospel, glory. Kalau kita tengok, yang pertama gold, kekayaan kita. Kekayaan kita memang dia nak ambil. Dia mari sini, dia pergi ke Pahang, dia gondolkan bukit di Pahang untuk ambil emas. Buat balik ke negara dia. Dia bukan pengeluar emas, tapi dia ada stok emas yang banyak. Yang ambil orang negara kita. Besi, habis bukit besi. Dia kau habis. Lepas tak ada benda dah besi dia tu. Buat balik negara dia. Mana lagi? Semua biji timah. Dia tinggal lombong-lombong kosong. Lepas dia buat balik belaka harta-harta kita ke negara mereka. Sampai hari ni mereka jadi kaya. Bukan dia pengeluar. Tapi dia telah ambil, dia buat stok, akhirnya dia telah memegang stok tu dan dia main harga. Kita terpaksa beli barang kita sendiri hak dicuri oleh mereka dengan harga yang mahal. Kemudian kita tengok yang keduanya glory. Glory ni kemegahan, kemenangan. Negara penjajah ni ia tak banyak. Di antaranya Portugis, Spanyol, Belanda, di Indonesia, Britain, Perancis, kemudian hak luar sikit Amerika, Itali. Ni je geng-geng dia 6 butir negara ni hak wahai jajah orang. Jepun selagi masuk. Ni ia tak banyak. Tapi apabila dia berbincang dengan sama-sama negara, dia akan berbangga. Dia akan berbangga. Portugis kata dah mau jajah negara mana? Belanda kata aku bahang Indonesia aja. Lagi mau ambil pula tukar. Main tukar gitu. Maknanya dia bangga. Negara dia hebat sehingga boleh menjajah dunia. Semua dunia tunduk kepadanya. Tu kemenangan. Dia nak kemenangan, dia nak kemegahan. Dan paling penting sekali gold spell. Hak tu dia bawa. Iaitu paling utama sekali dia nak sebarkan agama dia, Bible dia. Sebab itulah kalau kita tengok pejuang-pejuang kemerdekaan adalah orang agama. Orang yang faham tentang agama, dia bimbang anak cucu dia tidak beragama. Dia bimbang anak cucu dia akan dirosakkan akidah dan sebagainya. Sebab inilah cara mereka perjuangkan. Kalau kita tengok bukti yang mana, sebab apa saya kata mereka ada matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. Sebab kalau kita tengok zaman tu, zaman Raja Philip yang kedua, masa dia mari ke tanah Melayu, Raja Philip ni dia kata mana-mana askar Portugis yang berjaya berkahwin dengan wanita tempatan. Macam kita tu orang Melayu ni, wanita tempatan, maka dia akan diberi 2 keistimewaan. Yang pertamanya pengecualian daripada cukai, dan yang keduanya dia boleh pencen awal daripada askar. Boleh pencen awal bebas. Dua ni dia bagi 2 keistimewaan. Dah. Kalau 2 tu besar tu. 2 tu besar. Maknanya dia galakkan untuk memurtadkan orang wanita tempatan. Apabila dia murtadkan wanita tempatan, bermakna bukan setakat orang puang tu je. Habis keluarga dia. Anak dia dan sebagainya akan jadi Kristian. Kemudian tersebarlah agama Kristian. Sebab itulah kita tengok di Melaka dia ada satu keturunan namanya keturunan Serani. Tengok pelakon nama Hans Ezek. Muka Melayu, cakap fasih Melayu.
dok kata dia ni agama lain. Rupa-rupanya dia agama Kristian. Ya tak? Dia bukan Islam. Nampak muka Melayu, cakap Melayu fasih. Tapi dia bukan Islam. Sebab itulah di Melaka ada satu keturunan namanya keturunan Serani. Jadi Serani ni semakin ramai, semakin ramailah orang yang keluar daripada agama Islam. Cuma tengok pula, kalau zaman Alfonso di Albuquerque, Ibu Kaki. Payah nak sebut nama dia. Alfonso di Albuquerque, dia mari sini, dia direkodkan dia telah mengahwinkan tentera Portugis dengan orang Melayu seramai 200 perkahwinan. Tapi lama dia jajah, dia berjaya hanya 200 perkahwinan. Kita tengok pula, sebab apa kita kata ada matlamat agama. Semasa pemerintahan King Louis ke-6, kalau baca sejarah kita rasa sekian ni. King Louis ke-6 masa kerajaan Eropah kalah dengan tentera Islam, berlakunya peperangan salib, lepas satu kalah semua, dah aja menang. King Louis ke-6 kata, hari ni kalau kita lawan dengan orang Islam, memang kita tak menang. Sebab dalam jiwa orang Islam tu ada dua perkara penting, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita kena hilangkan Al-Quran dan Sunnah yang ada dalam iman orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab orang Islam berjuang untuk mati, orang kafir berjuang untuk hidup. Beza orang nak mati dengan orang nak hidup. Orang mati dia bermati-matian. Orang yang hidup dia kata bermati-matian pelawak, sebab dia berjuang untuk hidup. Maknanya orang Islam berjuang untuk mati syahid. Tak menang, lalu dia pun ubah strategi. King Louis ke-6 telah perintahkan kepada tentera-tentera yang nak datang ke timur. Kalau tengok Turki, dia ada dua negara, dia ada dua, satu Eropah, satu timur. Dia hanya dipisahkan oleh jambatan panjang. Kalau di timur ni termasuklah Istanbul, Constantinople. Kemudian apabila Mustafa Kamal Atatürk perintah, dia pindah tempat pemerintahan dia. Jadi dia tinggal Constantinople, dia tinggal Istanbul. Dulu Islambul ditukar kepada Istanbul. Dua ni. Jadi bagi tentera-tentera Eropah, tentera salib, apabila nak serang, nak mari ke timur, dia mesti guna kaedah Salt and Leaven. Cakap bahasa Inggeris malam ni. Garam dan ragi. Maksud garam adalah perasa. Kalau tak ada garam, memang tak sedap. Tanya orang Puang, ya gula ada bubur garam. Walaupun comel, tengok lada timbul merah molek, lepas tu ada kacang lendai pula timbul je, oh sedap liu. Petak lidah tawa habis, ludah mula. Sebab tak ada garam, perasa. Dan yang keduanya ragi. Ragi ni kita ambil ubi kayu, rebus, lepas tu tabur ragi atas dia. Hari ni kita tengok ubi kayu, esok ubi kayu lagi, lusa ubi kayu lagi, bila tekan lembek lotek. Jadi rupa-rupanya bukan ubi kayu dah, dia jadi tape ubi. Itu kaedah yang digunakan. Dia rosak melalui dalaman, perisa. Yang pertamanya garam. Garam ni nak suruh tunjuk comel, dia tunjuk baik. Sebab itulah dia sebarkan video-video, kita tengok National Geography. Oh, dia cukup sayang kepada binatang.
Binatang kena benda-benda dia mari tolonglah macam-macam lah. Binatang pun hidup segar balik, jaga alam sekitar dan sebagainya. Dia tunjuk keindahan agama dia. Kita tengok, kenang. Cuba tengok hari ni Kristian dia guna banyak kaedah. Kelab Rotary, kaji tengok. Kelab Rotary untuk bersih buah pinggang, hemodialisis, percuma dia buat. Banyak orang nampak, baiknya. Padri-padri Kristian, contohnya sister-sister, dia masuk ke hospital, dia beri perkhidmatan percuma. Pejabat agama pun atur juga. Atur saya termasuk salah seorang yang pergi ke hospital, pergi tanya masalah-masalah. Pergi tanya cerita tentang sembahyang, kita cerita dia betapa pentingnya beribadat walaupun dalam keadaan sakit. Mereka sebenarnya dahagakan ilmu. Tapi kita pergi jarang-jarang. Banding dengan puak-puak dia, dia akan cari orang yang tak ada pelawak. Dia perhati, dia tengok sekali tak ada pelawak. Dia pergi cek, bila tak ada pelawak, dia pun epek. Kau dekat. Bila ada masalah, nak berak, nak kecing, dia tolong basuh berak. Dia tolong jaga. Dia beri ni, macam-macam dia beri. Sebab dia banyak support daripada belakang, geraja banyak support. Baru ni kawan saya pergi ke mana Gerik tu, apa benda? Sebelum Gerik Tasik Banding. Di Tasik Banding dalam tu ada perkampungan orang asli. Bila kita pergi jemaah tabligh pergi, rupa-rupanya situ bila sapa tu penuh makanan. Mari dengan tokang besar, penuh makanan. Rupa-rupanya sebelum tu mari dah membalik Kristian bawa makanan, beri makanan. Tujuannya untuk mengkristiankan orang asli. Dia nak buat luar ni tak boleh. Sebab perlembagaan persekutuan kata tak boleh sebarkan agama. Nak amal lah. Tapi nak sebarkan tak boleh. Dia buat kat orang asli, orang tak tahu. Bila kita pergi, kita Islamkan balik. Saya pernah praktikal di Sungai Rual, Tanah Merah, Kelantan. Orang dia memang Islam belaka, tapi tak ada amat Islam langsung. Sebab sekali padri masuk, dia Kristian. Bila orang Islam masuk, dia Islam pula. Betul, mari padri, Kristian pula dia. Sebab kita hanya beri pengajaran kepada mereka, beri nasihat. Tapi orang Kristian, dia beri harta, dia beri makanan. Dia tengok orang tu nak benda, dia beri. Tu cara dia. Tu garam, pemanis ataupun perasa kepada masakan tersebut. Kemudian dia rosakkan akidah kita daripada dalam, sikit. Dan akhirnya mula kita tengok, Islam comel loteng. Tiba-tiba temu, rupanya dalam ni ada salib. Dalam tudung ada salib. Kalau cerita tahun 94 ke 98 gitu, kisah Aisyah Haji Bukhari, lepas tu Hartina Haji Kamarudin, cerita pasal seorang murtad. Apa tu cerita Lina Joy, ni cerita hak famous. Hak dok famous banyak mana, hak orang dok masuk surga khabar banyak mana yang murtad. Kemudian hak orang Islam, perangai murtad pun banyak mana. Cuba tengok, dalam kampung tu ada 10,000 orang penduduk, yang mari masjid 10 orang. Nak kata berapa peratus? Jauh sangat, bukan 1%. Kalau 1,000 baru, kalau 10 orang baru 1% kan? Ke 10%? 1 lah. 1%. Ni penduduk 10,000, masjid ada 10 orang je orang. Nak kata banyak mana peratus dia? 0.1%. Jauh sangat.
yang beramal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hak dok semayang bang, hak cakap dok tahu hukum langsung, dok tahu dia murtad lama ngak dah. Sebab bab murtad ni boleh jadi dengan perkataan, boleh jadi dengan i'tiqad, boleh jadi dengan perbuatan. Kena berhenti dah bah. Maknanya boleh berlaku. Banyak peristiwa macam ni boleh berlaku. Maknanya perkara-perkara ni memang sudah dirancang lama dulu. Saya nak cerita panjang lagi ni, tapi masa dah lewat. Cuma saya nak kokoh landing lah. Kokoh landing. Perkara yang paling penting hari ni, cuba kita tengok. Cuma nak suruh fikir, sama-sama fikir. Apabila British tinggalkan kita, dia tinggal pusaka yang paling besar sekali yang dia tinggal kepada kita ialah secularism. Secularism ni kalau tengok sejarah dia memang daripada Kristian. Kristian dulu ortodok. Lepas tu timbullah Protestan. Dia banyak lagi macam-macam konven macam-macam mazhab dia banyak. Tapi timbullah yang besar selepas daripada Katolik, datanglah Protestan. Protestan ni kita belajar dalam buku sejarah kan. Apabila gereja jual surat pengampunan dosa dengan harga yang mahal. Kemudian gereja rampas tanah. Gereja guna macam-macam salah laku dalam gereja, maka timbullah zaman Renaissance. Bukan dah ingat belajar belaka kan tu, zaman Renaissance. Kemudian timbullah mazhab baru dalam Kristian, namanya Protestan. Nak memisahkan di antara agama dan dunia. Pisahkan. Orang gereja jangan cakap bab agama. Orang agama, orang gereja ni orang agama lah. Jangan cakap bab pemerintahan. Pemerintah jangan kacau orang agama, suku-suku. Jadi benda tu mula meresap dalam masyarakat kita. Bila ustaz cakap bab politik, ustaz berpolitik. Raja dengar kan? Oh, ustaz tu kuat politik, dah dengar. Dah boleh cakap, dah boleh panggil. Sebab ustaz ni ustaz politik. Tu mula orang kau takut dengan nak cakap bab politik. Kau lama kau takut, sampai dah boleh cakap terus bab politik. Ustaz dah boleh cakap terus bab politik. Maka apabila ustaz dah cakap, kita nak suruh siapa cakap? Nak suruh siapa cakap kepada orang ramai? Kalau ustaz dah cakap. Sebab itulah dalam bab politik, kalaulah orang baik dah ambil, orang jahat akan buat. Maka berlakulah beramailah orang jahat dalam politik. Bukan saya kata Senin saya cerita bab luar negara. Maknanya apabila dah boleh nak cakap, maka kita pun dah cakap. Maka politik jadi kotor. Iaitu sapalah ayat kata mu jangan masuk dah dalam politik. Sebab politik ni kotor. Ni kata tak? Biasa dengar gitu kan? Jadi bila dah kotor, sebab apa? Orang yang membawanya kotor, maka jadi kotor. Jadi itulah berlakunya Protestan. Begitu juga dalam masyarakat kita. Bila kita dah cakap, maka yang pegang politik hari ni bukan orang Melayu, orang kafir telah pegang. Semua sekali dia pegang. Dari segi duit dia pegang, dari segi pendidikan dia pun ada, dari segi hak penting-penting semua dia pegang belaka. Sebab apa? Sebab orang Melayu, orang Islam tidak berminat dalam bab tu. Orang dia minoriti, kita majoriti, tapi kita kalah. Sebab apa? Sebab tak ada kita tak berminat. Nak cakap orang cok lalu. Inilah secularism yang telah ditinggalkan oleh penjajah, sehingga kan hari ini melemahkan kita berbanding dengan bangsa-bangsa yang datang. Mereka tak memperjuangkan kemerdekaan sebab mereka pendatang.
kitalah yang memperjuangkan kemerdekaan sebab tanah air kita. Tapi sekarang ni bintang merah, bintang 3 nak di nak di agung-agungkan sebagai pejuang kemerdekaan. Itu dalam bab merdeka. Jadi oleh kerana masa dah lewat dah ni, jadi kita merdeka ni bukan setakat memerdekakan negara. Negara sudah dimerdekakan, tapi kita kena merdekakan diri kita ni daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hak tu molek, insya-Allah kita akan selamat. Kemudian merdekakan kita daripada belenggu maksiat. Maksiat siang malam kita buat, tinggalkan. Merdekakan diri kita daripada belenggu maksiat. Merdekakan diri kita dengan muamalah kafir, muamalah jahiliah yang ada riba dan sebagainya. Kalau dulu bolehlah kita nak buat loan daripada konvensional, tapi sekarang ni tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dalam sistem perbankan sudah ada perbankan Islam. Macam-macam mudharabah lah, macam-macam ada dalam tu. Sebab apa kita masih lagi beli ataupun buat pinjaman konvensional? Haram. Bebaskan diri kita daripada terlibat dengan konvensional. Begitu juga macam insurans kereta. Mari sejik, tapi beli insurans kereta hak konvensional, hukumnya haram. Dengar kau orang insurans marah saya. Belilah takafur. Saya bukan wakil takafur, tapi nak kabarnya belilah yang Islamik. Wakil takafur belilah takafur, sebab takafur tu sistem Islam. Walaupun tak Islamik 100% pun, tapi sistem dia tu sistem Islam. Begitu juga dalam bab personal loan dan sebagainya. Payah sangat pinjam dengan ahlong lah, mudah sikit. Tu riba berganda-ganda. Tu kezaliman akan berlaku. Kemudian merdekakan diri kita daripada ideologi yang sesat. Hari ni Islam liberal lah ada, Syiah lah ada, macam-macam mari. Tu serangan-serangan ideologi, serangan-serangan akidah. Kena jaga. Jaga bukan setakat jaga kita, jaga juga anak-anak kita. Kita ni mungkin antibody kita kuat dah, anak-anak kita tu antibody lemah lagi. Kita beri nasihat, beri agama, beri akidah kepada dia. Dalam bab pegangan akidah tu paling penting sekali. Kemudian baru pergi kepada fiqh. Kemudian kita merdekakan diri kita daripada sifat-sifat terkutuk, sifat-sifat mazmumah, riak, takabur, sombong dan sebagainya. Tu barulah hakikat sebenar kemerdekaan. Jadi itulah saja saya rasa malam ni. Saya masa pun lebih banyak 15 minit dah. Ke lebih 20 minit lebih. Jadi tu saja, semoga dengan apa yang disampaikan sama-sama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, untuk kita sayang kepada negara kita, sayang kepada agama kita, dan kita rasa kagum, hormati pengorbanan orang-orang yang telah dulu memperjuangkan kemerdekaan sehingga hari ini kita menikmati kemerdekaan bebas dalam beragama. Dan tapi kita paling bimbang sekali kalau kita hari ini dijajah dengan versi moden pula. Dari segi terjajah jadi hamba kepada pangkat, kepada kemegahan, kepada pengaruh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Cukup setakat ini dulu. Apa yang baik dari Allah, yang kurang tu kelemahan saya minta maaf dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kurniakanlah keberkatan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kekalkan negara kami dengan negara yang merdeka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kekalkan kemerdekaan negara kami ya Allah dengan kemerdekaan yang sebenarnya di sisimu ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami orang Islam, kekuatan kepada kami orang Melayu untuk terus
untuk terus menjaga negara ini daripada penceroboh, menjaga syariat kami untuk diri kami dan juga keturunan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.